saya buku ni. Akhirnya ku temui kebenaran. Baru ni RTM yang buat rakaman di pejabat mufti saya ada sana. Kami buat keluar buku ni, tunjuk ni. RTM tu terkejut, dia kata, "Ni buku Syiah Ustaz." Lah, di RTM berlambak buku ni, dia pergi free ya. Ni buku ni. Akhirnya ku temui kebenaran. Buku ni tuan-tuan, tebal dia tak ada dalam 234 muka surat begitu. Buku ni kalau kita baca memanglah dia akan start skriptik para sahabat-sahabat Rasulullah. Yang kalau kita baca tengok, macam betul juga hujah dia. Buku ni dah dijawab oleh ulama kita, cuma kita tak tahu. Dalam bahasa Arab lah kebanyakan buku ni. Saya tuan-tuan, ada seorang lawyer nama Azhar. Dia SMS saya pagi pukul 1.49 pagi. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Azhar dari Jitra. Maaf kerana menghantar SMS pada waktu ini. Sebenarnya telah beberapa hari saya merasa runsing dan saya menjadi keliru dalam beragama. Ini adalah kerana persoalan Syiah. Baru-baru ini abang saya telah memberikan satu buku kepada saya. Apabila membaca buku itu saya menjadi takut kerana fakta di dalam buku itu sangat mengejutkan. Hujah-hujah di dalamnya membuat saya keliru. Kawan-kawan saya yang turut membaca buku itu, ada yang telah mula mengikuti ajaran abang saya. Saya tiada tempat untuk merujuk. Moga ustaz dapat membantu saya. Saya pagi baru saya tengok, saya pun tanya buku apa. Dia baca tu. Akhirnya ku temui kebenaran. Cuba tuan-tuan fikir. Lawyer baca ni. Lawyer ni tuan-tuan. Orang hak pandai berdebat lah kan. Guna tablet. Pandai berdebat, maknanya orang yang boleh mempertahankan hujah. Baca buku tu boleh terpengaruh. Tidur tak lena dia malam tu. Kalau anak kita lepas SPM baca apa guna? Okey kata, tak apa, anak kuat hafal Yasin. Ada SPM saat lagi ikut balik tidur tak lena. Jadi lah ni kita dah tengah tulis lah buku-buku kan sikit-sikit nak jawab kekeliruan-kekeliruan yang ditimbulkan oleh Syiah untuk mengaruhi anak-anak kita pada hari ini tuan-tuan. Okey. Balik pada yang ni. Okey, jadi hati-hati dengan buku-buku ni. Kalau anak kita baca buku ni, duk tengok ada dalam beg dia buku tebal-tebal, jangan duk bangga pula katakan alhamdulillah anakku suka membaca. Ni duk rasa lagu tu, kena rasa ni bahaya pada akidah anak kita yang mungkin anak kita terpengaruh dan akhirnya dia akan jadi Syiah yang balik mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi tuan-tuan, saya kata tadi saya nak tunjuk tuan-tuan, Syiah ni yang kita nak marah sangat selain pada akidah mereka terhadap Al-Quranul Karim, akidah terhadap imamah wal walayah. Yang pokoklah yang saya nak terang dalam masa beberapa minit untuk sebagai peluang pada tuan-tuan bertanya petang ni ialah mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah. Saya nak bagi tuan-tuan dengar saja. Yang ni. Ni dah sebut nama. Okey, mana dia ni? Okey. Nama saya rahsiakanlah tuan-tuan. Walaupun nampak dah. Saya rahsiakanlah. Nanti puan rakam tak nampak. Bukan nama sebenar. Belajar di universiti tuan-tuan lah. Okey, saya main jumpa dulu. Saya nak tahu setakat mana betulnya akidah Syiah ni. Betul ke Syiah kafir sahabat? Diajak di hauzah-hauzah apa macam tu ke? Jadi tuan-tuan, bila saya main temu ramah dia di bilik belah tu, dalam belakang tu, saya tanyalah dia kenapa dia masuk Syiah. Saya tanya pertama dia, betul ke apa nama kamu masuk Syiah? Dia kata, alhamdulillah Ustaz, 7 bulan dah saya masuk Syiah. Lepas tu saya tanya apa benda yang menarik kan? Apa benda yang menarik yang menyebabkan dia masuk Syiah? Tang mana tak kenalnya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan? Dia pun cerita. Dia kata, saya masuk Syiah ni sebab istimewa ajaran Syiah ni sebab dia memuliakan Ahlul Bait. Syiah ni dia memuliakan, itu perangkap pertama dia. Ahlus Sunnah tak berapa memuliakan Ahlul Bait. Betul tak tuan-tuan? Betul, saya percaya tu. Ahlus Sunnah di Malaysia lah.
Sebabnya kita tak ambil berat tentang persoalan Ahlul Bait. Kalau orang tanya kita siapa Ahlul Bait, kita tak tahu jawab. Tak ada dalam kitab pelajaran kita Ahlul Bait tu siapa. Jadi bila kita tak ambil berat benda tu, situ dia masuk, dia jujur kata. Dia kata Ahlul Bait tu ialah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. 4 orang tu ya. Tambah pula dengan imam 12 lagi. Tu dia tipu kita tang tu. Sampai budak-budak kita hari kalau tuan-tuan tanya yang ni di sekolah, tanyalah budak dia tak akan kenal siapa itu Ahlul Bait Nabi SAW. Tak dipelajari, tidak masuk dalam kitab pelajaran kita. Jadi kena buat perubahan dah tuan-tuan, kena buat penambahbaikan dah. Kena dah pada hari ni. Biar dia orang tak kena tipu, biar dia tahu. Ini Syiah abang dulu. Dia percaya tu. Saya jumpa dengan seorang pengarah jabatan kerajaan. Dia Elok Stang rumah dia depan dengan Mentalun. Jabatan tu pun tak jauh dari situ. Tuan-tuan, saya pergi rumah dia, saya tanya dia, abang betul ke abang punya? Tak betul. Dia kata dah tengah mengkaji dia kata. Kemudian saya tanya dia lagi, pasal apa abang berminat dengan ajaran ni? Dia naik atas rumah, tuan, dia naik atas rumah, dia buat turun kat saya Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Bawa turun lagi dengan satu lagi kitab Tirmizi, Jami' at-Tirmizi. Ni orang bukan pendidikan agama, pengarah jabatan, tapi simpan di rumah dia dengan Bukhari, dengan Muslim. Hak Arab tu. Dia buat turun main depan saya, dia buka hadis Thaqalain. Hadis, tuan-tuan tahu dah hadis Thaqalain tu? Dia buka tentang hadis Thaqalain, manaqib Sayyidina Ali, lepas tu dia suruh saya baca. Dia lipat yang mana tu? Dia kata, ustaz, tengok hadis ni. Tengok baca. Hadis Thaqalain Rasulullah suruh, pertama dia faham pegang dengan Al-Quran, yang kedua kena berpegang dengan aitrah Ahlul Bait Nabi. 2 benda kita kena pegang, satu Al-Quran, satu aitrah, iaitu Ahlul Bait Nabi. Dia buka pula selepas tu kitab Tirmizi tu, Jami' at-Tirmizi, buka hadis kisah. Hadis Nabi selimut ni Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Kemudian Nabi kata ni, mereka inilah Ahlul Bait aku, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dia kata siapa Ahlul Bait dalam hadis tu? Inilah yang Nabi sebut, ni Ahlul Bait aku ni. Dia percaya hidup ni tuan-tuan ni. Sedangkan dia tak reti sepatah habuk bahasa Arab. Dia baca Bukhari, baca apa-apa Muslim, baca Tirmizi, hujah kita, dia yakin tentang Ahlul Bait itu ialah yang tu. Pasal apa? Pasal kita tak ajar dulu siapa Ahlul Bait yang sebenar, bukan macam yang dia faham dalam hadis tersebut. Ni punca dia masuk ni. Dia budak ni saya tanya apa tu? Apa tu dia tanya saya? Dia kata, ustaz, salahkah kami, dia kata Syiah, memuliakan keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi? Tuan-tuan nak kata salah ke dah? Salahkah kami memuliakan Fatimah Az-Zahra? Takkan kami nak dihukum kafir kerana kami ni memuliakan Fatimah Az-Zahra? Sungguh juga kalau kita fikir sekali kan. Tak apa, saya nak tahu lagi apa benda dia cerita semayang dia macam mana dia mula terpengaruh di sini tuan-tuan. Sampailah ke minit 25 ni saya nak bagi tuan-tuan dengar. Bila saya tanya dia persoalan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ni. Okey. Maksudnya ketika tu Nabi wafat kan, dia kata bawalah dakwah dan kertas supaya dapat aku tinggalkan dua perkara besar pada kamu supaya umat-umatku takkan tersesat selama nanti kan. Sebab dia Nabi ni dah dapat wahyu kan, yang lama tahu umat ni memang akan terpecah juga, dan umat Allah dah takdirkan macam tu, memang akan terjadi, cuma masa je kan. Okay. Jadi iaitu ialah bagi kita orang Al-Quran dan juga Ahlul Bait, beriman Ahlul Bait mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu je. Dua perkara tu. Okey, apa kaitan tu dengan sahabat? Okey, dengan sahabat, sebab ketika Nabi wafat tu Abu Bakar dengan Umar tak mahu, dia kata cukuplah sekadar Quran sahaja. Dan mengikut bacaan saya juga, hadis sebelum dikumpulkan oleh sama sahabat dia, Uthman ke Umar ke yang mengumpulkan hadis itu kembali, maksudnya dah dibakar Quran Uthman. Kan dikumpul kembali oleh Uthman. Bukan hadis Quran. Yang dibakar. Mushaf sahabat tu dibakar. Gitu. Rasa maksudnya Abu Bakar dengan Umar, maksudnya dia orang tak mengakui yang Nabi telah wafat lah, telah meninggal dunia. Maksudnya dia tak bagi Nabi menuliskan perkara besar tu. Okey, dan ketika tu pun yang menguruskan tunjangan Nabi semua Ali kan.
Lepas tu yang Abu Bakar dengan Umar pun tak ada yang kat situ, cuma datang sementara, itu pun buat kecoh lah, membuat kecoh di situ. Maksudnya sebab dalam Siapa yang buat kecoh tu? maksudnya Umar dengan Abu Bakar lah. Buat kecoh semasa tu. Maksudnya diorang tak mengaku. Tu. Jadi percaya lah tuan-tuan ni. Okey, dengar. Apa yang Nabi dah meninggal tu bukan seperti ikut kejutaan lah. Adalah pembacaan-pembacaan tu kalau saya nak tunjuk pun laptop saya kan pun. Kalau saya nak tengok bukti apa semua yang ada banyak juga lah. Jadi kalau nak musim Nampak terpengaruh melalui bacaan Duk Pi Hauzah Syiah cerita. saya tak ada pun. Ya. Tapi kalau saya nak terang tak pandai lah Ustaz boleh baik berdepan dengan Ustaz diorang tu semua kan. Nanti lebih baik. Okey. Pandangan terhadap sahabat-sahabat Nabi secara keseluruhannya Keseluruhan. Sebab nanti sendiri kan setelah jadi syiah lah kan. sebab bagi saya pun siapa saya untuk maksudnya terlalu ekstrim untuk melaknat apa semua kan. Kita kan dah gagak kita. Tapi itulah bila dalam ceritanya maksudnya Abu Bakar, Umar dan Uthman maksudnya diorang berpura-pura maksudnya menolong Nabi yang sedangkan dalam hati diorang ingin macam mana mungkin nanti Nabi lah macam tu lah yang diorang. Macam mana tuan-tuan akidah? Kan kita kata tak apa lagi ni. Syiah di Malaysia ni okey lagi. Boleh dibenarkan untuk beramal lagi. Kalau kita benar ni lah yang akan dibawa kepada anak-anak kita tuan-tuan. Diajak benar-benar lagu ni. Kemudian kata doa kami tu. Tak kapiak sahabat dan sebagainya. Ni. Kita dengar lagi. Itulah yang diajar di sana pun. Maknanya Umar Abu Bakar ni maknanya bukan masuk Islam betul-betul ya. Pura-pura aja tu. Nampak pilih semua. Setakat ni boleh mengikut penceritaan pada awal sampai akhir tu. Saya tak tahu kenapa saya boleh gitu kan. Itu yang menarik tu. Saya pun tak tahu kenapa saya percaya dia kata. Tuan dengar lagi. Tapi saya nak cerita pun tak masalah. Sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat lain yang maknanya turut bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar. Apa pandangan Syiah terhadap sahabat-sahabat yang lain? Ada juga tapi saya tak ingat sangat lah Ustaz yang cerita. Tak ingat sangat nak cerita. Tapi yang berkesan tu je lah. Tapi macam tak banyak lah belajar perempuan pasal benda tu. Sebab saya banyak belajar pasal yang ahli baik je. Okey. Sikit dia nak tanya tentang sahabat-sahabat Nabi ni kan. Bagi isu tu lah yang agak panas antara sunnah dengan Syiah juga lah kan. Kita kena terima lah memang itu fokus. Itulah fokus dia lah kan. Okey. Hadis lagi yang Nabi yang selalu lah kalau kita belajar Syiah ni dia akan sebut tentang hadis Ghadir Khum. Kan? Ada kan? Okey. Apa pandangan nanti terhadap hadis? Terhadap tu jelas sepatutnya Ali yang pada mulanya Ali dibai'ah, disokong juga oleh Abu Bakar dan juga Umar dan Uthman. Tapi selepas tu sebab Abu Bakar kata taklah ini cerita ni tak ingat sangat ni. Sebab Abu Bakar pun dia kata yang sisa Ashura tu maksudnya dia boleh Syura. Silap lagi sistem syura tu dengan bubuang suara tuan-tuan kan. Ni budak-budak kita ni mustawa ilmu taradukan tapi berani ni buat keputusan ni. Sistem syura yang dia kata boleh menggunakan wasiat lah. Wasiat kan. Sedangkan dia cakap pada Nabi yang ketika Nabi wafat tu kata maksudnya tak boleh gunakan wasiat lah. Adalah isu tu kan dibangkit kan ke isu tu dibangkit kan. Tak nak balik pada isu ni. Yang pasal Ghadir Khum. Ghadir Khum tu. Satu kali kat situ Ali tu dibaiat lah sebagai khalifah. Tapi ada terjadi selepas tu Nabi dah tak ada, Abu Bakar dan Umar tak mengaku. Maksudnya mereka membaiat diri sendiri di Kufah. Dah di Saqifah balik. Kufah balik. Kat situ lah maksud saya. Jadi sikap Abu Bakar yang maknanya dah bai'ah daripada Sayyidina Ali masa dia Ghadir Khum pada 18 Zulhijjah tu. Kemudian bila Nabi wafat Rabiul Awal
Abu Bakar tak laksanakan bai'ah yang telah diberikan kepada Sayyidina Ali, dia bagi hukum. Dari sikap Abu Bakar ni, apa hukum kita nak kata kat Abu Bakar? Ya, itu tak boleh sebab saya nak spesifikasi kan. Sebab orang-orang Syiah sebenarnya dia akan menyebut Abu Bakar kafir kerana tolak wasiat Nabi yang setuju. Setuju. Berapa ada juga yang cakap benda tu. Tak disetuju dah tu. Setuju Abu Bakar kafir. Umar sama kafir. Anti setuju. Ya. Osman Ya. kafir juga. Itulah pertentangan kita dengan Syiah yang clear dah tuan-tuan. Bahaya dah tuan-tuan akidah ni. Sesat ke tak sesat ni? Ke kita masih nak kata tak apa, ni isu saja, sekadar isu seminggu 2 minggu lagi habis kan isu ni. Ni bahaya ni yang kita tak tahu di UKM banyak mana budak-budak kita yang berakidah macam ni. Di UIA pelajar-pelajar kita yang terlibat dengan Syiah, macam mana akidah dia? Kalau kita jumpa ni semua spesien belakang. Bukan takat hak yang pelajar kita tahu ni pelajar kita mungkinlah dia salah faham kot. Tuan-tuan nak dengar ustazah pula. Mari dengar Allah SWT lagi. Saya bukan nak ceramah banyak mana, nak tunjuk bukti ya. Tidak orang tak percaya. Allah, ni boleh sebut lah. Allahu Akbar, nampak gambar mana? semua orang tu. Kalau ni mahu lah Tangan tu. Macam Syiah lah ni. Yang mari itu bukan orang kita saja, orang Indonesia, orang Arab. Yang bagi ceramah ni. Tak tahu kita saya tengok tu, orang Arab sendiri, dia mengajak kita bilang Aisyah. Aisyah di Mesir kan? Sekarang. Betul tak? Depan ni yang di Mesir kan? Sangat, dia sudah cara nak kita bilang Aisyah. Macam Syiah lah ni. Dia orang ni, Syiah lah dia datangkan ceramah Syiah kan? dia sekarang itu, dia sahabat kata. Jadi setakat ni lah Ustazah. Ustazah rasa macam mana Syiah ni? Kan dengan Ustazah? Tak salah kan? Akidah dia tak salah. Okay. Apa lagi bang tadi yang Ustazah boleh ceritakan lah, yang Ustazah berpandangan terhadap Syiah ni? Perbandingan Qassim dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Mula. Jadi kita pun bicara tentang kemanusiaan, kita sebab dia Ali. Tapi Abu Bakar bila Abu Bakar nanti sahabatnya, jadi hadis tu banyak yang kita daripada sahabat tu banyak yang munafik. Jadi ada yang bertemu, ada yang tak bertemu. Tentu dengar dia kata apa? Dia tanya dia apa pandangan kata Syiah tak sesat, kata Syiah ni boleh terima lagi, dia kata kan. Kemudian dia kata punca semua ni bila soal khilafah. Sepatutnya Rasulullah dah wasiat kepada Sayyidina Ali, tiba-tiba Abu Bakar pergi ambil, itu punca dia. Hadis-hadis pun tak boleh pakai kebanyakannya lah, sebab kebanyakan para sahabat munafik. Ni ustazah mengajak di sekolah Kementerian Pelajaran ni. Dialog start bukan jauh mana pun. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya isu ni lah kan. Saya bukan nak ceramah tuan-tuan cerita akidah Syiah sekian. Lah ni saya nak meyakinkan masyarakat bahawa isu ni isu sungguh. Isu realiti yang sedang kita hadapi pada hari ni. Kalau kita duk berpandangan, ini retorik, ini saja isu, ya, lagi kita pun biar. Bila kita biar, dia berkembang. Okey, jadi saya berhenti dekat ni dulu tuan-tuan. Boleh soal jawab sikit kalau masalah. Okey, silakan. Mai ni tak apa, boleh pada rakam soalan tu bagus juga. Cuma saya agak apa nak kata keliru ke ataupun macam what happened to the student dan juga ustazah tadi? Apa yang berlaku tadi? Okey. Okey. Tadi kita katakan jumlah tadi yang 20,000
ia pun tadi besar tu satu pembohongan sikit je. So, tapi kita bimbang juga tentang jumlah yang sedikit tu. Apa yang kita lakukan terhadap ancaman yang dinyatakan tu. Ada cakap kita berceramah macam ni, orang yang banyak. Tak pernah lagi siapa lagi. Kalau buku yang free tu dihantar secara percuma, macam mana orang kampung, even orang pekan kita pekan yang kita boleh tahu kita buku ni buku Syiah ataupun ini macam jalan-jalan kita pun baca lah. To what extent kita boleh tapis benda tu adalah bukan boleh diterima atau tidak. So that is the main concern. So kalau kita melihat itu sebagai satu ancaman yang besar, kenapa kita tak masukkan ianya sebagai satu perkara yang penting untuk diselesaikan di peringkat nasional? Sekarang kan habis-habisan dalam television. Sebab tadi saya dengar budak tadi, dia kan tadi. Kita lihat dia in a state of confusion. Dia cuma dapat maklumat daripada internet atau buku-buku yang dia baca. So nobody bagi kat dia benda yang sebenarnya. So dia ingat ini betul. So dia pun anggap itu satu kebetulan pada dia. Sebab di dalam television tak ada diterangkan apa dia. Macam mana orang Syiah semayang, macam mana apa yang tak betul, sebenarnya. So kita in a state of confusion sebenarnya. Saya cuba melihat hari itu. Kalau kita katakan Bashar yang dekat Syria itu adalah Syiah. Kita cuba lihat masa waktu dia nak semayang raya hari itu. Tapi kita tak tunjuk dia semayang raya macam mana. So macam mana orang tahu semayang tu Syiah punya ataupun yang sunnah punya. So that's the state of the institution yang patutnya kita berikan penekanan yang sebenarnya. Okey, terima kasih. Nak sambung dulu kan macam mana? Okey, sila. Okey, terima kasih. Saya respon dulu lah. Okey. Saya setujulah dengan pandangan-pandangan tuan-tuan perempuan yang dilontarkan sebentar tadi, yang menyebabkan saya rasa menyesal. Pilihan raya baru ni tak masuk jadi calon. Kalau saya jadi calon, kok boleh jadi menteri tuan-tuan kan? Kalau saya masuk pun tuan-tuan tak pangkah orang kan? Kalah pula kita. Jadi tuan-tuan perempuan, saya ni siapa saya? Kalau tuan-tuan walaupun duduk depan tuan-tuan pada hari ni, yang saya pun rasa kerdil depan pensyarah-pensyarah ni. Saya guru sekolah agama. Sekolah apa? Sekolah biasa, sekolah harian. Saya juga ahli masyarakat macam tuan-tuan. Saya terlibat dengan NGO, saya timbalan yang di Pertua Abim, saya duduk dengan Persatuan Ulama Kedah. Saya orang bawah tuan-tuan. Saya bukan duduk di atas. Saya sedang isu ni berlaku. Ya, saya tahu dia tak selesai dengan ceramah ni. Saya yakin. Surah Abang kita dua harap tu dia keluar panas lah kan. Surah Abang nak berapa hari panas tuan-tuan. Lah senyap lah. Cumanya tuan-tuan, saya panaskan isu ni pasal saya ada matlamat saya. Saya bukan nak selesai satu-satu dua isu macam tu. Tapi saya mengharapkan hak paling penting. Hari itu saya ulang dah, saya sebut dari sini. Saya harap tuan-tuan, sebagai seorang pendidik, guru di sekolah tuan-tuan, saya yakin kalau sukatan pelajaran kita, subjek pendidikan Islam diperkasakan, yang mana kurang, yang mana lemah tu, kita boleh perkasakan di situ, tambah baik. Yang mana ada pada hari ni, insya-Allah banyak benda kita boleh selesai tuan-tuan. Tak payah tangkap dia bang. Masalah yang duk keliru ni pasal tak ada ilmu kan. Masalah kita tahu punca dia tidak ada ilmu. Ilmu yang dibekalkan di sekolah kita pada hari ini tak cukup. Saya kena tanya dengan pegawai pelajaran daerah. Saya ceramah di pejabat. Rata orang panggil saya berceramah lah ni. Saya pun tak larat saya nak keluar tuan-tuan. Sok pergi sana, sok pergi sini, tengah letih kita pun.
Tapi sekurang-kurangnya saya memulakan nak bagi orang sedang dulu. Bagi orang akan fikir, oh apa kita kena buat lah ni. Saya kena tanya, dia manggil tanya pegawai pelajaran Padang Terak tanya saya, Ustaz, dia kata, apa yang tak kena ni Ustaz duk tunjuk contoh 1, 2, 3 macam ni. Dah mengaji ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada darjah 1 sampai darjah 6, berapa tahun? 6 tahun. Sekolah menengah mengaji lagi pendidikan Islam daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 kurang. Lepas tu masuk universiti, tahun 1, tahun 2 terus jadi Syiah. Pergi mana 11 tahun ni tuan-tuan? Pergi mana habis? Maknanya sukatan pelajaran kita tu kemas ke tak kemas? Ada sesuatu yang tak kena di sana. Barangkali, bukan mesti lagi. Jadi saya ni tuan-tuan, masa dia tanya tu saya pun tak tahu nak jawab apa. Sungguh juga kan. Saya tahu dia dah ya. Saya tak tahu punca dah. Tapi balik baru saya buka sukatan pelajaran. Saya tengok balik satu. Tuan-tuan tahu, siapa dengar tu saya ulang balik ni. Tuan-tuan tahu, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dalam sukatan pelajaran subjek pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah pada hari ini seluruh negara, tuan-tuan tahu berapa hadis dipelajari? Pernah tak tuan-tuan buka buku tu? Tak pernah buka. Kita rasa okey lah tu kan. Kita mengaji dulu. Tuan-tuan mengaji dah tak ingat. Berapa mengaji? Tingkatan 1 berapa hadis mengaji? 2 hadis. Tingkatan 2 hadis. Tingkatan 3 2 hadis. Tingkatan 4 2 hadis. Tingkatan 5 2 hadis. Berapa semua tuan-tuan 5 tahun mengaji? 10 hari tu yang saya di menteri pelajaran tu. Bukanlah tukar. Kalau kita sebut tukar orang marah. Ubah, tukar. Dia kata lain kali lah kan. Kita kena cadangkan, gunakan mana connection yang ada. Kan saya barangkali siapa lah saya orang nak dengarkan suara saya. Tapi kalau tuan-tuan ada suara boleh bercakap dengan Tan Sri Muhyiddin kan, bagi tahu ni benda ni mesti buat kajian. Tu hak ustazah tadi mengaji mana? Mengaji Ma'had Mahmud. Mana orang Ma'had yang pegang lembaga Ma'had yang ada buat kena tengok balik. Mana benda yang kena ditambah ikut kesesuaian pada hari ini. Cabaran apa yang kita hadapi pada hari ini. Itu saya dah sebut tu. Itu yang kita kena tengok balik. Banyaklah faktor saya cerita dari satu aspek kan, dari satu aspek yang kita kena buat perubahan. Tindakan yang kita kena sasarkan pada hari ini. Sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cakap ni tuan-tuan, saya guru cemerlang pendidikan Islam kan. Tengok sukatan hari-hari. Bukanlah erti mana apa kan. Tapi saya tengok sukatan ni daripada atas sampai bawah. Saya tengok ada 16 tajuk daripada sejarah Nabi kita tidak diajar di dalam sukatan pelajaran subjek pendidikan Islam. Apa tajuk yang dibuang tuan-tuan? Saya boleh sebut tuan-tuan. Budak kita tak mengaji perang Badar. Budak kita tak tahu perang Uhud. Pelajar kita tidak mengaji perang Tabuk. Pelajar kita tak tahu perang apa lagi tuan-tuan? Al-Muraisiyah. Ijla' Bani Nadir tak mengaji. Ijla' Bani Qainuqa' tak mengaji. Ijla' Bani Quraidah tak mengaji tuan-tuan. Cerita Bi'ru Ma'unah pun tak diajak dalam sekolah tuan. Bi'rul Raji' tak ada dalam sukatan. Qissatul Ifki, fitnah kepada Aisyah tak ada. Perang Hunain, perang Mu'tah, Khaybar, berapa dah tuan? Belah dah saya sebut tu. Tak ada dalam sukatan pelajaran ni. Tak cukup masa pasal ada. Ni satu pergi pelik saya duduk tengok sukatan tu. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Kami guru-guru kan kena mengajar pendidikan Islam 6 masa. Tingkatan 4 dan 5 tinggal 4 masa. Pelik lah. Patutnya kena tambah ke kena kurang? Kurang-kurang pun bagi sama kan. Jadi mana ruang nak isi, nak mengajar mana tu? Jadi kalau saya mencadangkan pada hari ini kepada kementerian, kena ajak sejarah Islam masuk. Dia kata kalau masuk semua 16 tajuk lagi, kacau lah tu kata. Ini masalah ni, ini semua masalah ni. Yang kita kena pegang tindakan kita bukan takat nak selesai apa yang ada, tapi tindakan kita kena nak selesai hak 10 tahun lagi. Baru boleh selesai benda ni. Tapi saya ni berkukuk di bawah ni lah. Habaq. Harapan saya ada orang yang tolong panjangkan apa yang saya kata barangkali cara dia olah lebih baik daripada saya. Sampai kepada orang atas ada sesuatu perubahan yang saya harapkan tuan-tuan. Kalau boleh ubah tu lah. Boleh tambah. Kita kata ubah tak boleh. Kita tambah baik. Kita perkasakan subjek tersebut. InsyaAllah anak-anak kita semua. Anak saya ngaji di sekolah kementerian. Bukan anak tuan-tuan saja kan. Saya nak benda tu berubah. Tapi saya boleh cakap dulu lah bagi orang sedang sana, abang tani. Depan Tan Sri Muhyiddin, saya abang dah. Saya dah bangun bercakap depan dia.
Alhamdulillah disambut juga, tapi lambat sambutan tu. Saya duduk tunggu. Allahu Akbar. Senang saya nak masuk pergi ceramah di Kementerian Pelajaran tu. Ingat tuan-tuan, ingat mudah tak? Jadi ini masalah yang kita hadapi. Yang saya harap tuan-tuan yang dengar malam pagi ni, petang ni tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan juga kena fikir apa tindakan tuan-tuan. Bukan hanya kita mempersoalkan apa orang buat. Kita kena fikir kita nak buat apa untuk selamatkan isu yang sedang berlaku pada hari ini. Tak, Ustaz, saya yang timbul pada depan kita nak salahkan siapa-siapa. Tapi kalau kita ingat satu isu yang besar, kita ada jabatan menteri. Kenapa benda ni tak diangkatkan dengan ini? Tadi yang surat kepada aku tu, dah jawab ke belum? Tak tahu, saya belum tahu. Nak pergi tanya siapa, saya tak tahu. Kalau agung nak tanya siapa tuan-tuan. Saya tuan-tuan, saya pergi jumpa dah pegawai agama istana. Datuk saya pergi rumah dia. Saya bawa laporan bagi dia ni. Saya tak tahu apa yang berlaku. Saya hanya berusaha. Saya harap Allah Ta'ala lah akan tolong selesaikan masalah ni. Tapi lah ni tuan-tuan, jangan kata orang tak buat, sebenarnya kita buat. Kita sedang buat pada hari ni. Jabatan Mufti, Alhamdulillah, Datuk Mufti tu cukup prihatin tentang isu ni. Saya ni tuan-tuan, boleh pergi ceramah rata dah atas nama Jabatan Mufti untuk nak menerangkan. Tapi saya nak lebih pada tu, tapi saya pun nak lebih-lebih sangat pun, siapalah saya tuan-tuan. Kalau saya hantam jabat agama, saya ceramah tu, jabat agama, tidur, tak buat kerja. Lepas tu tuan-tuan dengar lah, sebulan lagi saya kena gam lah lagi. Okay. Okey, jawab soalan ni kan. Mau saya boleh jawab, ikut saya lah nak kata lagu benar kan. Jadi kalau ikut saya kata tuan-tuan, iyalah human right. Tapi human right pun ada batas dia. Kita negara yang ada perlembagaan, ada undang-undang. Bukan semua benda nak bagi. Kan takkan semua nak bagi syiar tuntut nak amal. Mana boleh? Lepas tu saya tak setuju kalau Datuk Jamil Khair kata boleh dia amalkan. Mana boleh kata lagu tu? Kalau orang Iran mai sini dia nak amal agama dia, silalah. Tapi orang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kan kita nak benarkan dalam keadaan kerajaan bertanggungjawab jaga akidah rakyat ni. Jadi yang tu kita kena pelan-pelan lah cakap, tak boleh kasar kan? Kasar orang marah kita. Tapi kita kena sampaikan maklumat setepatnya biar mereka sedar isu yang berlaku pada hari ini. Barulah insya-Allah dengan kesedaran itu akan ada tindakan-tindakan tertentu terhadap golongan Syiah di negara kita. Sila tu ada lagi? Sila Ustaz di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya ringkas saja. Nama saya Muhammad Naim bin Abdul Hadim. Terutama sekali contoh saya start kereta pergi ke Pendang, berjumpa dengan orang mengaku dia saya Syiah dan sebagainya. Lepas tu dia sembelih buat kenduri, dia jemput kita. Nak makan ke tak makan? Saya tahu ada hukum semua ni memang ada. Dan benda ni kebetulan saya pun duduk mengajar dan baca khutbah di UN kan. Tapi siapa macam tak katalah siapalah kita nak mengatakan benda ni boleh tak boleh. Ya. Dan benda ni berlaku depan sekolah, duduk debat sama-sama kawan saya duduk tengok jadi mohon Ustaz bagi pencerahan nak makan ke tak ni? Soalan ni. Saya salah tak jadi mufti ke Ustaz ni? Kebetulan Jumaat ni pun saya akan baca khutbah di UN pula saya tak boleh sebut lah kan. Kemudian yang lupa kan? Lupa lah, tak kita tanya lagi. Allah ada Ustaz. Saya ingat bulan 4 tu kan, isu macam ni lah orang tanya saya kan, seorang pensyarah daripada sebuah universiti telefon, dia kata suami saya Syiah Ustaz. Itu saya pun tanya dia, betul ke? Dia kata betul Ustaz. Saya rasa memang suami saya Syiah sebab dia tak sembahyang Jumaat. Saya kata kat dia, tak boleh hukum lagu tu. Kalau kira tak sembahyang Jumaat, ya kira Syiah kan, habis ramai di Kedah ni Syiah. Dia kata ada lagi lah tanda-tanda lain. Suami sembahyang atas batu. Betul lah kalau sampai sembahyang pakai batu Karbala tu besar tu. Itu sah memang suami puan Syiah. Kemudian banyaklah dia tanya saya mengenai suami dia. Saya pergi rumah dia. Kemudian dia tanya soalan saya macam Ustaz tanya tadi lah. Macam mana status hubungan saya suami isteri? Bolehkah saya terus menjadi isteri kepada suami saya? Macam mana nak jawab perempuan? Mufti daripada UUM nak jawab macam mana? Saya telefon jawab mufti. Dekat dengan Datuk. Datuk, ni ada soalan gini-gini saya bang. Datuk kata, Ustaz Allah.
Anak pun pening nak jawab soalan sebab dia kata belum ada fatwa lagi sampai setakat ni di negeri kita ni berkenaan dengan perkahwinan dengan Syiah ni. Hak bala itu juga banyak lah, tapi fatwa belum ada. Tu saya nak jadi mufti pula. Dah lah tak sampai perangkat tu kan. Orang ada tu betul lah. Cuma proses, prosedur dia bukan suatu yang kecil. Proses yang panjang. Susah berani buat keputusan. Belum tembus lagi. Jadi tuan-tuan macam tadilah. Soalan tu saya betul-betul nak jawab tuan-tuan. Nak jawab aku mana? Cuma kerja kita pada hari ni kita kena jelaskan kepada masyarakat kita tentang bahayanya akidah Syiah. Kena ada teknik lah. Kita kena ada bengkel. Bukan macam ni saja kan. Kita kena ada bengkel. Untuk kita bincang satu-satu. Kita kena buka kitab Syiah ni. Syiah dia ada kitab. Syiah ni dia punya istimewa dia tuan-tuan. Dia ada kitab. Kalau kita ada kitab hadis, Syiah ada kitab hadis. Tuan-tuan pernah tengok kitab-kitab Syiah? Ada kitab hadis ni. Usulul Kafi kitab dia ni. Ni kitab Usulul Kafi. Tu. Ada berapa 800 muka surat lebih. Ni baru satu jilid. Ada lagi ni ada sebaris ni. Ada 8 jilid. Kita kena tahu. Kita kena kaji benda ni. Para alim ulama kita, ustaz-ustaz kita kena mula membaca buku-buku Syiah. Sebab Syiah menyerang kita dengan menggunakan kitab kita pada hari ini. Dia guna Bukhari, dia guna Muslim. Kitab dia kita tak tahu. Tak boleh lah. Kita lah ni kita kena cari balik buku-buku dia. Kena buat kajian, korek balik apa kesesatan yang ada dalam buku-buku tu. Dedahkan ustaz-ustaz kita clear dalam masalah ni. Ni larat nak baca tadi ni. Mana nak ajak di sekolah? Hadis baca 10 Dia baca hadis dia jadi Syiah lah. Kacau lah ni kan. Ustaz. Okay. Saya nak tunjuk sikit lagi. Boleh sikit nak tunjuk. Bila kita baca kitab-kitab Syiah ni, kita akan lebih jelas tentang akidah Syiah ni. Okay. Saya bagi contoh kitab ni. Kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Sedap nama tulis khat pun kita nak baca pun tak arti. Elok dia tulis. Pengarang dia tuan-tuan tengok nama. Al-Alim. Al-Amil. Tu hak tengah. Tu. Wal-Kamil. Al-Badhil. Sadril Hukama. Rais Al-Ulama. Tu kira gelaran tu habis. Tak ada lah. PJK. Habis. JKK pun bubuh juga kan. AADK apa semua lah bubuh ni. Gelaran punya hebat ni. Ulama besar Syiah ni. Nak tahu akidah dia kena baca buku. Dia lah Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi. Dia tulis kitab ni tuan-tuan. Saya baca ni. Muka surat 190. Yang orang duk keliru Syiah Islam ke tak ni Ustaz ni? Nak makan, nak sembelihan dia ni kan? Kita baca buku ni, kita boleh jawab ni raya. Ada di muka surat 190 ni. Nampak tu 190? Tuan-tuan tengok. Nurun. Dia ada satu tajuk. Nurun fi haqqiyati dinil imamiyah wa annahu yajibu ittiba'uhu duna ghairi. Apa makna dia ni tuan-tuan? Dia kata nur, cahaya pada menyatakan benarnya, kebenaran haqqiyati dinil imamiyah. Din tu makna apa tuan-tuan? Din makna dia agama. Agama imamiyah. Kita duk kata mazhab. Orang kita duk sangat dia mazhab. Ya, dia kata ni Tok guru dia, ulama dia kata dia pun bukan mazhab, dia pun agama lain. Agama nama dia agama imamiyah. Tu nak makan nak sembelihan tuan. Kalau agama lain dia agama lain. Lepas tu dia buat penerangan kepada kita tentang kita. Apa pandangan dia terhadap kita? Kita duk nak kata kafir, tak agama aku nak kata Syiah ni kafir. Anda nak kata Syiah kata apa kat kita? Oh dia pergi no. Kau mana tolak. Okey, tuan-tuan tengok atas no, perangai atas sekali saya baca ke tuan-tuan. أقول فالأشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح بل عرفوه بوجه غير صحيح فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقي الكفار. Fokus kamera tang ayat atas. Faham tak tuan-tuan? Gaya tengok tu macam faham dah. Gaya apa tengok. Makna dia kata golongan Asy'ariyah itu. Siapa Asy'ariyah? Kita lah. Yang ikut mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari tu. Kita lah maksud dia tu. Tok Guru Saleh dia mengajar kitab semua tu kan. Tu Asy'ariyah dia kita lah. Dia kata golongan Asy'ariyah itu tidak kenal Tuhan mereka dengan cara yang betul.
Bahkan mereka kenal Tuhan mereka dengan cara yang salah. Tidak ada beza pengetahuan mereka ini dengan pengetahuan orang-orang kafir yang lain. Tu dia kata kita. Lagi tuan tengok bawah ni. Mana tu? Okey, tuan-tuan kira panggang ketiga daripada atas. 1, 2, 3. Fal asy'ariyatu wa mutabi'uhum aswa'u halan fi bab ma'rifati as-sani' minal musyrikin wan nasara. Tu dia tuan-tuan, dia kata apa kita ni? Dia kata orang-orang Asy'ariyah siapa tuan-tuan? Saya tak okey. Dan pengikut-pengikut mereka lebih buruk keadaannya, lebih teruk lagi dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Depa tu lagi teruk daripada orang musyrikin penyembah berhala dan lebih teruk daripada orang-orang Kristian. Tu. Lagi tuan-tuan. Bawah lagi tuan-tuan baca dulu atas. Baris berapa? 1 2 3 4 5. Baris kelima pula fa ma'rifatuhum tu. فَمَعْرِفَتُهُمْ لَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْبَاطِلِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَوَرَّثَتْ خُلُودُهُمْ فِي النَّارِ مَعَ إِخْوَانِهِمُ الْكُفَّارِ. Tu. Apa makna dia tuan-tuan? Dia kata orang-orang Asy'ariyah dan pengikut-pengikut mereka, bukan dia tu lain. Kenalnya orang-orang Asy'ariyah ni terhadap Allah Ta'ala dengan cara yang salah itu adalah di antara sebab-sebab yang menyebabkan mereka kekal dalam api neraka bersama dengan saudara-saudara mereka orang kafir yang lain. Kita duk nak kata Syiah kafir tak? Aku tahu ni dia kafir tapi tidak kafir. Dia kata duk keliru lagi tapi Syiah buh kita. Ya Allah, ni hak yang depa sembunyi daripada kita tuan-tuan yang kita tak tahu. Saya buh ni dalam buku ni hujung tuan-tuan baca belakang ke dia, tuan-tuan buka hak di slide dua belakang belakang tu, saya masuk yang tu. Yang saya tak masuk yang ni. Saya tak jumpa bagi masa tu. Di muka surat 210. Tengok. 204, 205, 208, 209, 210. Jom tengok ni. Okey. Nampak tak? Wa amman nasibi. Panggang kedua tu. Dia panggil kita nasibi. Syiah memanggil kita dengan gelaran an-nasibi. Maknanya dia penentang Ahlul Bait. Siapa-siapa yang tak iktiraf Ali sebagai khalifah pertama, terima pula Abu Bakar dengan Umar, itu nasibi. Penentang Ahlul Bait. Dia kata wa amman nasibi wa ahwaluhu wa ahkamuhu fahuwa mimma yatimmu bi bayani amrayn. Dia kata nasibi ni keadaan mereka, kita nak hukum apa kat depa, kena terang dua perkara ni, kena kenal dua perkara ni. Al-awwal, yang pertamanya fi bayani makna nasib, kena terang dulu makna nasibi itu apa dia. Lepas tu dia syarah. Alladhi warada fil akhbar, yang warid, yang ada dalam hadis-hadis Syiah, orang nasibi, siapa tuan-tuan lah? Semua selain daripada Syiah, nama dia nasibi. Siapa mereka tu tuan-tuan? Dia kata, annahu najisun. Lagi. Wa annahu syarrun minal yahudi, wal nasrani, wal majusi, wa annahu kafirun, najisun, biijma'i ulama'il imamiyah. Tu dia kata apa tuan-tuan? Dia kata kat kita, dia kata yang warid dalam akhbar, kita ni najis. Perlu terjemah tak perkataan najis tu dalam bahasa Melayu tuan-tuan? Tak payah. Lagi, depa tu lebih teruk syarrun, lebih teruk daripada Yahudi, lebih teruk daripada Nasrani, lebih teruk daripada Kristian, lebih teruk daripada Majusi, penyembah api tu. Wa annahu kafirun najis. Dia tu kafir, najis pula. Lepas tu dia abang kita, hukum ini bukan dia seorang kata, bi ijma'i ulama'il imamiyah, dengan sepakat ijma' ulama-ulama imamiyah. Cuma saya tak gamak nak baca hak lepas tu. Dia kata ulama-ulama imamiyah ni yang hukum kita kafir najis tu, dia kata ridwanullahi alaihim. Betul ke ridwanu alaihim apa gini? Allah Ta'ala. Jadi kena mula baca lah, barulah kita boleh selesaikan masalah kita ni. Kalau tidak tuan-tuan, ya Allah saya tak tahu nak jadi apa. Jadi hak bab nak hukum di kampung tu tuan-tuan lah mufti di kampung-kampung tuan, kena bagi pandangan terang jelas,
tanpa teragak-agak supaya orang kita tidak terpengaruh dengan ajaran sesat dan menyesatkan yang dibawa oleh Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah di negara kita pada hari ini. Cukup lagu negara.